Baik, untuk mengulas lebih lanjut di talian, Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UUM Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad ada bersama kami pada ketika ini. Prof Martada, kalau boleh kita lihat pelantikan Exco Melaka, macam mana ia boleh membezakan dengan Exco sebelum ini dan adakah ia gambaran Exco Kerajaan Perpaduan di negeri Melaka seperti yang diterjemahkan di peringkat persekutuan? Okey, saya lihat ada dua perkara penting lah. Yang pertama, kita lihat pengguguran dua exco daripada UMNO yang sebelum ini telah dilantik sebagai exco. Dan yang kedua, pembentukan exco yang terdiri daripada parti PH. Jadi ini adalah sebahagian daripada pembentukan kerajaan perpaduan seperti mana yang telah terbentuk di Federal Persekutuan. Jadi bagi saya ini mencerminkan bahawa kerajaan yang ada di negeri Melaka pada hari ini cuba menterjemahkan apa yang telah dilaksanakan di peringkat persekutuan untuk memastikan bahawa hubungan di antara parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan itu akan menjadi semakin erat di dalam negeri, dan yang lebih utama akan memastikan bahawa kekuatan kerajaan perpaduan bukan saja di peringkat persekutuan, bahkan di peringkat negeri juga akan dipermantapkan lagi. Dan Prof, kita juga yang lihat pertama sekali mengapa ada keperluan untuk BN menukar kepimpinan di Melaka itu sendiri? Bagi saya, kita perlu melihat bahawa dalam konteks kepimpinan UMNO itu sendiri, kerana apabila adanya perubahan dari segi kepimpinan UMNO, maka sudah tentulah pemimpin tertinggi mahukan kerajaan negeri yang dipimpin oleh UMNO juga adalah selari dengan kepimpinan UMNO yang ada di pusat. Jadi bagi saya itu merupakan satu perkara yang seringkali berlaku dalam mana-mana tempat sekalipun, di mana sudah tentulah mereka mahukan adanya satu kesinambungan dan adanya satu hubungan yang baik di antara pimpinan negeri dan juga pimpinan persekutuan. Jadi bagi saya yang lebih utama ialah tujuan utama kerajaan yang terbentuk pada selepas kerajaan yang baru ini di bawah Datuk Seri Rauf, ia akan meningkatkan lagi terutama prestasi kerajaan negeri dalam memastikan supaya apa juga agenda yang ingin dibawa itu dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Dan mungkin Prof, cabaran untuk barisan Exco dan juga kepimpinan baharu Melaka ini? Satu, sudah tentulah kita lihat bahawa Ketua Menteri akan pasti mempunyai pelbagai cabaran. Tetapi yang lebih utama bagi saya, walaupun banyak cabaran-cabaran yang beliau terpaksa hadapi, namun perkara yang paling penting ialah solidariti di antara exco itu sangat penting. Jadi sebab itulah beliau pasti mahukan supaya anggota yang dilantik itu akan memberikan ketaatan yang tidak berbelah bagi dalam membawa agenda dan hala tuju kerajaan negeri. Jadi apa juga halangan akan mudah ditangani jika sekiranya exco ini akan mempunyai perpaduan dan kekuatan dalam melangkah ke hadapan. Yang kedua, sudah tentulah apabila kerajaan perpaduan itu terbentuk di peringkat negeri, maka ia juga akan memudahkan lagi hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Dan ini penting kerana kita lihat dalam konteks kerajaan ataupun sistem federalisme yang kita ada di negara kita, setiap negeri perlu mempunyai hubungan baik dengan kerajaan persekutuan, kerana jika sekiranya bantuan-bantuan yang ingin disalurkan oleh kerajaan persekutuan dan jika sekiranya kerajaan negeri memerlukan bantuan, maka bantuan tersebut akan dapat disalurkan dengan secepatnya mungkin, dan ini akan menjamin kesejahteraan masyarakat itu. Sebab itu bagi saya pentingnya hubungan baik dalam konsep federalisme itu di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Dan dalam konteks ini terbentuknya kerajaan persekutuan di peringkat negeri, maka sudah pastilah ia mencerminkan bahawa apa juga hasrat yang ada di peringkat persekutuan itu adalah selari dengan hasrat dan yang telah direalisasikan di peringkat negeri. Jadi saya melihat bahawa walau apa pun bentuk cabaran yang ada, maka sudah pastilah ianya akan mudah untuk ditangani, kerana hubungan baik di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan itu akan memudahkan kerajaan negeri untuk
melaksanakan apa juga agenda-agenda besar, dan dalam masa yang sama pasti juga akan mendapat pertolongan dan bantuan yang secukupnya daripada Kerajaan Persekutuan. Dan Prof, melihat juga kepada pilihan raya negeri yang akan berlangsung nanti, bagaimana sebenarnya imej Barisan Kepimpinan Melaka ini? Adakah ia mungkin juga akan diterjemahkan kepada 6 negeri yang bakal menghadapi PRN nanti jika Barisan Nasional juga Pakatan Harapan menangi negeri-negeri terbabit? Ya, pasti ianya akan dilaksanakan kerana kita telah melihat bahawa apa yang berlaku di peringkat persekutuan itu pasti akan juga turut berlaku di peringkat negeri, walaupun dalam konteks semasa kita lihat kekuatan kerajaan sebelum ini itu memang telah wujud. Namun bagi memastikan adanya hubungan baik itu terlaksana di peringkat negeri, maka keputusan untuk mewujudkan kerajaan perpaduan di peringkat negeri itu juga ada kebaikan-kebaikannya. Jadi saya melihat bahawa jika sekiranya dalam landscape politik negara di mana adanya perubahan di dalam negeri-negeri yang akan mengadakan PRN nanti, dan jika sekiranya kemenangan itu berpihak pada UMNO ataupun berpihak pada kerajaan perpaduan, maka sudah pastilah bentuk kerajaan yang akan dibentuk di kerajaan itu pastilah akan sama seperti mana yang telah ada di peringkat persekutuan. Jadi saya merasakan bahawa senario ini pasti akan berlaku kerana kita telah melihat apa yang berlaku di Melaka ini telah dilaksanakan selaras dengan perubahan yang ada di peringkat persekutuan. Okey, baik. Kita berterima kasih kepada pendapat Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UUM atas perkongsian pandangan berkaitan dengan kepimpinan baharu dan juga barisan esko-esko yang telah berlantik pada awal pagi tadi untuk menerajui kerajaan perpaduan di negeri Melaka.